Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Bertemu lagi kita di lepak. Jom lepak dulu bersama saya, Abeku dan juga Pali. So suara yang boleh clear orang yang pengunjung yang malam ni, yang dah hadir pada malam ni boleh tolong komen dah suara clear ke tak? Kok saya bercakap seorang kan susah juga. Kok suara tak clear ni? Setakat ni okey lagi bagian saya. Okey. Pali dengar clear Dengar clear. Alright. Suara saya okey balik. Yang Carlos tu Siap. boleh tolong komen tak dengan suara okey tak dekat melalui Facebook? Suara okey ke? Oh, tak tengok ni komen. Tu jelas dia kata. Okey, alhamdulillah. Okey. Terima kasih, suara jelas. Alright. So hari ni kita akan bersama tetamu istimewa. Saya minta Pali lah perkenalkan siapa tetamu istimewa kita. Kita memang kita dah wawarkan dalam Facebook dah. So tak apalah, kita minta Pali perkenalkan siapa tetamu istimewa kita. So kita akan bercakap dengan beliau sekejap lagi. Suara okey. Komen daripada Isa je kata suara okey. Oh, saya kawan Pali. Alright. Okey, terima kasih atas respon. InsyaAllah. Okey, silakan Pali. Okey, untuk episod kedua lah. Episod kedua. Ya, episod kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita lepak dulu show ni. Malam ni kita akan seperti mana dalam poster, kita bersama Didis Rusdi. Atau nama sebenarnya tak salah saya Muhammad Rusdi bin Samsudin, kalau tak silap lah. Okey. So dia daripada Amazing Terengganu. Memang popular dan dengan inilah hal-hal yang berkaitan dengan tourism, aktiviti yang menarik di Terengganu, makanan, tempat. So banyak. Nanti selebihnya kita boleh persilakan inilah Didis Rusdi, perkenalkan Didis Rusdi. Alright, kita panggil Didis ke studio. Alright, okay. Assalamualaikum Didis. Boleh dengar suara? Waalaikumsalam. Alright. Boleh. Sihat ke? Okay. Sihat ke? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat. Alhamdulillah. Ni dekat mana, kat rumah Ni dekat rumah, dekat luar. Dekat luar rumah, ambil angin luar ke macam ni? Ambil angin pantai ke apa ni? Dekat luar rumah. Sebab kita tak ada office. Online. Okey. Dalam rumah anak-anak ramai pusing. Sekejap. Berapa orang anak sebenarnya? Berapa orang anak? Ada 3. Anak ada 3. Yang kami soon ada seorang lagi lah. Lah. Yang Kamisu macam punya ada 2-3 Kamisu tu. Tak boleh hitung. Panjang sangat nak jawab yang Kamisu berapa orang. yang Kamisu seorang ni. Bulan berapa tu? 4 lah. Bulan berapa? Bulan 11 ni. Alhamdulillah. Kembar ke ni? PKP lah. Anak PKP, alright. Safi. So, dengan 3 anak dengan wife pertama. Ada wife kedua ke, Fe? Safi? Baik kasar ni. Okay, Didi. Kita pergi lebih lanjut, Di. Di, dengar tak, Di? Okay, dengar. Okay. Sebelum kita pergi lanjut, kalau boleh, Didi share lah sikit macam mana asal-usul penubuhan Amazing Terengganu tu. Ingat asal-usul Didis. Asal-usul Didi kita kenal lah. Okay. Satu belakang dia dulu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nama timangan dekat cyber Didis Rusdi. Tapi saya sebenarnya lagi suka behind the scene lah. Okay. Lebih kepada portal Amazing Terengganu. Okay. Sebenarnya saya dengan Azli. Dengan Azli, Budak Li, okay. Sama-sama membuat Amazing Terengganu lah. Amazing Terengganu. Lepas tu lebih kurang 8 tahun lah juga. 8 tahun. 8 tahun. Amazing Terengganu dah 8 tahun. Bukan dia bermula dengan Amazing Malaysia ke, Dis? Bukan dia mula dengan Amazing Malaysia ke? Yang grup Facebook.
Saya ada Asal-asalnya. t-shirt Facebook. Grup Facebook Ah. lah. Amazing Ini Malaysia. start dia page. Oh, dengan page page. Hujung tahun ni cukup lah 9 tahun. Untuk yang mana Amazing Terengganu? Amazing Terengganu. Alright. Sekejap ni. Okay, dekat Amazing Terengganu kita, saya lebih suka sebut kita lah kan. Ya, ya, betul. Bukan sebab saya seorang. Ya, betul. Okay. Tapi Betul, betul. saya ni lebih banyak bercakap daripada yang seorang tu. Okay. Yang seorang tu tak banyak bercakap. Sekarang sibuk, sekarang sibuk buat kopi sekarang. Dia ambil gambar je. Sekarang dia sibuk buat kopi sekarang. Dia ambil gambar je. Apa dia? Sekarang dia sibuk buat kopi sekarang. Tak sempat dah. Sibuk buat kopi. Kita tu panggil juga dia. Dia kata tak sempat. Dia kata dia, malam-malam dia buat kopi. Dia cakap dia pancung kopi. Dia grind kopi. Alright. Alright. Okay, Amazing Terengganu sekarang kalau dekat page kat Facebook kita ada lebih kurang 200k lah follower. Dekat Instagram dah 99k. Wow. Lepas tu dekat TikTok kita ada TikTok juga. Ada juga TikTok juga Terengganu. Wah. Advance. TikTok dah 40k. 40k. Terbaik lah. Okay. Lepas tu sebenarnya Amazing ni buat suka-suka je. Mula-mula. Buat suka-suka. Lepas tu lama-lama bila kita konsisten upload gambar, konsisten upload video. Lepas tu kita buat sharing gambar-gambar orang lain kan. Ya. Lama-lama benda ni jadi career. Benda ni jadi career sampailah PKP ni kan. Sampai PKP ni itulah daripada situlah pendapatan saya. Daripada income Facebook tu ataupun Instagram. Facebook. I see. Tapi yang paling aktif sekali Instagram dengan Facebook lah. Tapi kalau yang income paling tinggi dekat Facebook lah. Yang tinggi dekat Facebook lah. Facebook. TikTok kita pun boleh. Income tu datang daripada review. Datang daripada review. Okay. Daripada review. YouTube tak ada buat? YouTube ada, tapi follower tak ramai lah. YouTube ada dalam 1008 macam tu follower. Okay. Mana orang prefer lagi tengok stay picture lah. Kami soon kita akan buat jugalah YouTube ni, tapi benda tu kita biarkan dia berprogres lah. Biar long term, biar long term. Tak nak kejar sangat duit ke apa ke. Ya. Itu. Dah kira organic flow lah, organic grow. Organic grow. Saya beli ni follower. So 9 tahun nanti sekejap Din. Okay. Amazing Terengganu lebih pada tourism. Okay. Lepas tu lebih pada gambar-gambar pelancongan, lepas tu gambar-gambar yang cultural, lepas tu makanan, nature, lepas tu kita share benda-benda yang rare dekat Terengganu. Itu saya ada perasan lah gambar-gambar Amazing tu. Maknanya itu gambar yang Didis ambil atau daripada follower atau macam mana? Okay. Yang sebenarnya Amazing mula-mulanya kita orang hanya letak gambar kita orang je. Okay. Kita hanya letak gambar kita orang je. Lepas tu dah since 2018 atau 2019. Macam tu kita baru share, kita repost kan gambar-gambar orang lain yang sekitar Terengganu lah. Baru kita ada repost. Mana ambil daripada orang lain punya Facebook lah atau macam mana? Atau ambil daripada orang lain punya Instagram. Orang ambil daripada Instagram. Ada repost dekat Facebook. Dia ada link dia lah. Tag Amazing. Tag Amazing. Lepas tu kita akan repost lah. Sebab dia tag Amazing tu. Amazing kan dia tag tu. Alright. Okay, faham. So Didi, macam bahan-bahan konten yang sebelum ni tu maknanya pergi cari sendiri ataupun ada orang maklum ke tempat ni ada ni, ke memang gamble je?
Ah, yang first yang pertama gamble lah. Gamble dia. Mana boleh pergi, mana boleh ronda, mana boleh pergi jumpa, kita orang pergi je. Kita orang pergi je. Oh, okay. Lepas tu barulah ada feedback, ada feedback ni daripada orang ramai, kata kat tempat ni ada ni, kat tempat ni ada ni. Lepas tu kita pergi situ. Lepas tu kita buat coverage lah. Ataupun kalau macam kata tempat tu tak boleh nak pergi, kita akan repost daripada orang. Tapi pemilihan repost tu kita pilih yang good quality lah. Good quality sebab kita orang pun fotografer kan. Okay. Tapi masa dia ambil gambar dia orang tu, ada ke dia dimaklumkan owner dia atau just ambil yang bagi teks macam mana? Dia tengok keadaan. Kadang-kadang kita orang just ambil je. Just ambil je. Dan kadang-kadang minta kebenaran dulu baru kita shoot. Tapi selalunya yang jenis main ambil ni kita orang nak buat macam surprise kat dia, ataupun kita buat kita bagi free coverage kat dia supaya orang ramai lagi tahu tempat tu ataupun bisnes dia. Okay. So dalam apa, dalam Amazing Terengganu tu berapa orang admin? Admin yang sebenarnya ada 2 orang je. Mana 2 orang ni je yang dia urus page tu lah? The whole page tu kita ada 2 orang je. Satu yang Azli dekat Kedai Buluk. Lepas tu saya dekat Gobadak. Sebab saya dah tengok dalam Amazing Terengganu kan macam konten dia memang best jugalah. Tapi saya kata wah ini mesti pakai ramai orang ni. Dia nak mikir nak create ayat tu kan, nak buat konten tu. Macam pecah kepala tau. Itulah macam sistematik cara dia kerja. Itu saya terfikir berapa orang admin dalam ni. Dekat Amazing dia ada masa-masa dia yang kita upload. Kan? Pertama lepas waktu subuh. Subuh. Dan pukul 7 itu, pukul 8 itu kita akan upload sekali. Lepas tu pukul 12 tengah hari. Pukul 12 tengah hari. Lepas tu around pukul 5 petang. 3 kali lah. Pukul 5 petang. Berapa kali? Ada lagi sekali. Lepas tu dalam pukul 8.30. 8.30 atau pukul 9. Mana empat konten lah satu hari. Sebenarnya yang lebih kurang 4 ke 5 lah macam tu. 4 ke 5. Saya jaga page pun nak post daripada konten tu. Satu malah ni. Saya konten tu. Daripada konten tu dia ada pembahagian lah. Kalau macam kata dalam masa satu hari tu, kita ada yang mungkin kita ada repost daripada orang. Dua kita repost daripada orang. Ada orang. Lepas tu 3 lagi daripada konten kita sendiri. Konten kita sendiri. Daripada 3 tu pula yang konten kita sendiri, yang satu tu mungkin iklan. Yang satu tu mungkin iklan. Yang lain-lain tu kita generalkan je lah. Alright. Ilmu bagus. Sebab saya fikir saya tengok pada konten tu memang kreatif lah. Saya tu kata bukan seorang ni yang jadi admin ni. Nak kata 2 pun rasa lebih rasanya. Sebab saya seorang baru saya buka page pun rasa tak terlari yang nak buat konten tu. Satu hari satu pun dah cukup berat dah rasanya. Benda ni dah biasa kan. Dah jadi kebiasaan. Jadi normal lah. Average masa yang saya peruntukkan untuk media sosial lebih kurang kalau ikut Instagram Instagram kata lah 2 jam setengah. Satu hari? 2 jam 20 minit macam tu. Satu hari? Satu hari. Sekejap je. Masa yang saya spend
Dekat Instagram lah? Instagram. Dekat Nak Facebook? upload tu sekejap je beli. Yelah nak upload memang sekejap, nak buat konten tu. Dengan Facebook lah. Sebab daripada Instagram kita upload terus ke Facebook. Oh, dia dua sekali kan? 2 in 1. Betul. Betul. Average dalam 2.5 jam lah satu hari. Alright. Lepas tu masa-masa lain tu kita pergi outing lah. Okay. Untuk ni kan, yang ke mana hala tuju fotografi kan. Okay. Ya. Sebenarnya yang saya nak usulkan lah kepada semua fotografer kan, yang pada masa sekarang ni lah, sekarang ni tempoh PKP ni, macam-macam lah kita dengar cerita yang geng-geng fotografer ni, ada yang dah jual kamera, ada yang dah tutup studio, ada yang dah buat bisnes lain. Tak terkecuali lah, kami pun macam tu juga. Lepas tu ada yang sakit kan, stres apa semua. Faham. Lepas tu hilang punca pendapatan. Okey, apa yang saya boleh share ialah dalam trend fotografi zaman sekarang lah. Trend fotografi zaman sekarang. Dulu kita pakai SLR kan? Analog. SLR. Analog. Lepas tu DSLR. Lepas tu mirrorless. Lepas tu sekarang handphone je. Telefon je. Telefon je. Lepas tu media sosial. Yang mana fotografer zaman sekarang ni memang perlu adapt. Nak tak nak, kita memang tak boleh nak tinggalkan mirrorless dengan DSLR tu. Tapi kita maksimumkan penggunaan telefon. Sebab sekarang ni trend sekarang yang fotografi, kebanyakan yang muda-muda lah, yang saya jumpa yang muda-muda. Lebih kepada menggunakan telefon. Kan, sebab satu dia guna telefon iPhone. Yang canggih tu kan, yang Pro punya lah. Yang Pro punya. Yang starting iPhone 11 pun beres lah. Lepas tu pakai Google Pixel, pakai kamera macam Huawei, kamera telefon macam Huawei, macam Samsung, Oppo, apa semua tu, Vivo. Lepas tu trend yang menggunakan telefon ni lebih banyak daripada menggunakan mirrorless dengan SLR. Jadi benda ni yang pada fotografer yang sekarang ni dah tak ada sumber income kan, tak ada sumber income. Lebih baik kita berevolusi, kita menggunakan telefon je untuk buat work. Maksud didinya, lepas tu maksud didinya kamera yang dia ada tu jual ke macam mana? Tak. Maksudnya karya kita sekarang ni totally daripada kamera telefon. Mobile graphic. So yang kamera yang dah ada kat rumah tu, kamera mirrorless ke DSLR yang ada kat rumah tu patut jual ke macam mana? Iaitu bukan kata nak jual. Tak payah jual. Keluar hanya bila kata ada job baru buat keluar kamera tu. Okey. Mana untuk jalan-jalan kan? Macam saya sekarang ni kan. Since start 2019. Kamera mirrorless tu, walaupun kita ada 2 biji and 3 biji, saya dah tak bawa keluar dah. Totally dah tak bawa keluar. Semua pakai handphone. Apa yang saya bawa keluar? Telefon. Telefon je. Sebab dengan telefon, edit dalam telefon, upload dalam telefon. Habis tak ke orang kata nanti daripada boleh simpan buat gajah putih, baik you jual kamera tu? Ya, okey. Yang benarnya, realitinya
Ya, ya. Zaman sekarang ni Ha. yang pegang agensi besar-besar ni Ha. kan, katakan dengan agensi Malaysia Airlines, Okey. Asia, Okey. dengan apa tourism yang popular lah. Semua guna telefon. Semua guna telefon. Dah boleh katakan tinggal a few je yang old timer kan, yang macam kita, yang macam kita yang masih menggunakan mirrorless dengan DSLR. Sayang ni. Memanglah kita ada sentimental tu ada. Kita. Tapi betul lah Didi, saya setuju dengan Didi. Lepas tu kita macam kita kan, macam saya lah. Mirrorless tu. Kita memang ada knowledge yang advance dari segi penggunaan tu. Kita tahu benda teknikal. Ya. Tapi golongan yang baru kan, golongan budak-budak muda yang baru ni, diorang dah tak peduli lah tentang ISO, shutter speed, yang pasal white balance tu, semua tak dah. Semua tak dah. Lepas tu, tapi sebenarnya walaupun benda tu sesuatu yang yalah boleh melemahkan mental lah kan. Melemahkan mental sebab tak tahu benda teknikal tu. Tapi yang sebetul-betulnya apa yang orang ramai nak tengok, adalah result. End result tu. Adalah gambar. Adalah video tu. Teknik-teknik yang belakang behind the scene tu, benda tu semua dah tak penting. Alright. Macam sekarang macam yang latest kan. Saya yang latest ada ambil gambar landscape. Landscape. Upload dekat Instagram. Gambar landscape. Orang tanya, pakai kamera apa? Gambar ni pakai kamera apa? Sebab mati-mati orang ingat pakai mirrorless. Walhal pakai handphone je. Saja. Alright. Sebab kualiti handphone yang zaman sekarang ni lah, yang stage 2019 ke atas, dia kualiti dia dah hampir menyamai mirrorless. Maknanya kalau lagi satu kita publish dekat Instagram je, kita publish dekat Facebook je kan. Benda tu memang totally, memang siapa-siapa pun takkan zoom lah benda tu. Melainkan orang tu betul-betul nak tengok detail, duduk depan desktop. Yalah, tapi orang tu nak tengok detail lah. Sharpness ke apa ke. Detail lah. Jarang dah sekarang sini. Sebab statistik orang yang pakai desktop sekarang ni, contoh macam dekat Malaysia kan, orang yang pakai desktop komputer lah, monitor, 17% je. 17% je. Kata-kata pakai yang lain semua pakai telefon. Smartphone. Yang lain semua tengok, maksudnya dia tengok gambar tu, dia tengok by telefon. Oh, you mean maksudnya maksud dia orang pengguna lah, pengguna yang review. Betul lah. Kebanyakan orang on the go kan, dia jarang buka, kecuali yang buat kerja. Kecuali yang bekerja tu dia nampak lah melalui buka Facebook, melalui handphone. 70% ni, yang 17% ni, around dalam 7% ke 10% je yang betul-betul menghadap komputer, teknikal. Benda dia tengok benda tu secara teknikal. Betul. Yang lain setuju. Tu monitor office je lah. Setuju. Monitor office je. Betul. So maksudnya kalau yang tak, maknanya kalau kita dah sekadar hobi, maknanya tak perlu nak pikul gadget mahal gitu maksudnya. Sekadar handphone pun cukup. Betul. Alright. Handphone pun cukup. Maknanya untuk macam yang generasi baru nak belajar ni, tak perlu pun dia beli kamera kan untuk starting.
pakai smartphone dah boleh lah untuk starting. So, generasi baru yang sekarang ni, sekarang ni macam diorang tengah fikir nak beli kamera ke nak beli telefon. Dia orang prefer lagi telefon tak boleh guna kan, boleh buat call. Boleh buat call apa, WhatsApp apa semua boleh. Sama kita memanglah beli kamera. Lepas tu dekat macam telefon sekarang kan ada apps macam VN, CapCut, InShot, apa semua tu, Lightroom. Semua tu jauh beza lah kalau terlalu advance benda tu. Dah boleh buat macam-macam lah. Dia kadang-kadang dia lagi user friendly kan. Lagi user friendly. Lepas tu betul. Kalau nak render 4K pun senang-senang je. Itulah. Telefon. Itu ada pernah cakap dengan Tapi beliau. kalau pakai PC bukan tapi kan? kalau pakai PC, ya Allah. Betul. Dia Kalau punya shoot 4K gadget dia tu mengangkat lah. 5,000 pun tak cukup lagi. Untuk render 4K tu kan. Render 4K PC problem. Untuk Tapi render guna 4K. smartphone relax je. Betul. Itu ada kelebihan dia lah. Saya rasa nampak itu. Ini dari segi evolusi. Bukan saya katakan pakai mirrorless tu tak patut. Tapi dari segi evolusi, lepas tu fotografer yang sekarang ni yang dah tak ada kerja apa semua, guna je telefon tu. Guna daripada telefon tu maksimumkan sepenuhnya. Tapi kalau dia pikul mirrorless pun tak ada masalah lepas kan. Lepas tu okey. Lepas tu kontes online kan. Kontes online sekarang ni semua pun lebih pada telefon. Oh ya ke? Semua pun lebih pada telefon. Tapi Bukan biasanya lagi pada mirrorless. bukan biasanya kalau telefon tu dia punya price tu rendah sikit ke? Biasa kalau konten dengan telefon price dia rendah sikit ke? Berbanding dengan DSLR? Memang rendah sikit tapi ada banyak kontes. Dia lebih more pada kuantiti lah aku. Okay, lebih pada more kuantiti. Alright. Kalau nak international macam Pali tu lain lah cerita kan. Sudah. Alright. Okay, sahabat kat luar sana, kalau ada soalan nak tuju kepada Didis, boleh komen kat situ. Nanti sahabatku tolong upload dekat skrin lah. Kalau ada apa nak tanya berkenaan dengan apa-apa je berkenaan dengan Didis, boleh tulis komen kat situ. Alright. So balik atau Didis, apa komen Didis kalau ada yang otai ni lah, yang otai ortodok, yang fotografi ni lah, yang fotografi yang ortodok punya. Yang dia kata smartphone is kalau kita nak bandingkan, smartphone tak boleh cari makan. Dengan smartphone tak boleh cari makan. Contoh mungkin dia merujuk pada job kan. Saya rasa dia merujuk pada job. So apa komen? Okey. Didis? Komen saya sekarang ni saya sendiri lah sebagai fotografer. Job yang saya boleh dapat cari makan adalah menggunakan telefon. So macam mana tu? Maksudnya job macam mana tu? Maksudnya okey, ambil contoh lah, kerana macam Amazing Terengganu. Amazing Terengganu ni platform media sosial. Okay. Kita dapat offer yang macam shoot kilang, shoot makanan, shoot produk, shoot macam-macam lah kan. Shoot review kan, kita review. Review produk. Semua review ni semua saya buat dengan telefon. Semua saya buat dengan telefon. Semua dengan telefon? Ya, semua dengan telefon. Mana shoot produk pun dengan telefon? Ya, dengan telefon. Belaka. Pakai lighting habis. Kalau kita tengok dekat TikTok kan, kat TikTok ada satu pengguna yang nama dia Rara ke. Okay. Dia shoot produk ni. Okay. Totally guna telefon. Oh. Totally guna telefon. And then dia guna available light ke macam mana? Guna available light ke, guna studio light ke. Studio light tapi kamera dia telefon. Okay. Impressive juga. Gambar pun benda baru ni. Gambar kita nak cakap macam mana, gambar tu lagi nice dengan telefon.
Yeah. Hmm. Tak tahu nak cakap Dia lah. sebab Belum tengok gambar dia. Speechless lah balik. Dia kena tengok benda ni. Belum tengok Tapi gambar betul dia lah. kan. Ni ada orang Saya tanya, ni support telefon apa biasa orang guna? Okey, telefon Acah apa tu. biasa orang guna. Okey, buat masa ni yang the best dalam market lah. The best dalam market Android Samsung S21 Ultra. Okay. Okey, itu harga dia pun dalam 5,000. Oh, boleh Okey. tahan juga. Okay. Lepas tu yang kedua apa telefon Xiaomi Mi Ultra. Yang Mi itu pun Ultra. harga dia dalam 5,000 juga. Oh. Baik beli Lepas tu kamera ni. yang yang satu lagi, okey, telefon yang bagus juga. Okey, Oppo Find X3 Pro. Okay. Find X3 ke tak kisahlah, Find X3 lah. Lepas tu kalau iPhone kalau iPhone 11 Pro pun dah okey dah. Dah okey sangat dah. Oh, mana 11 Pro tu dah cukup okey dah. Android ada satu lagi. Ni Google Pixel. Google Pixel. 5. Itu berapa ribu tu Google Pixel tu? Google Pixel murah je dalam 2008. 28. Alright. Dalam 2008. Mana dari segi kualiti kamera tu bagus lah. Tak pakai iPhone lah. Dari segi sensor kamera tu bagus. Oh, okay. Good info. Sebenarnya kalau telefon yang harga dia 1,000 lebih lah, 1,000 lebih ataupun 1,200 ke range dalam harga 1,200 ke 1,600. Okay. Okey. Yang ini pun sebenarnya dah bagi kamera yang lawa. Kamera yang lawa. Kecuali dia punya ultra wide. Ultra wide dia kurang sikit. Okey, model-model yang top ni, model top ni ultra wide dia bagus. Ya, tapi tadi kalau kamera yang harga 1,200, 1,600, kamera utama dia dah memang best lah. kamera belakang tu kan? Maksudnya? Kamera belakang. Kamera belakang. Yang ultra wide tadi handphone apa ni? Yang kata ultra wide tak best tu? Okey, ultra wide yang handphone best Samsung S21 tu, Mi Ultra, Mi 11 Ultra. Okay. Google Pixel dengan Oppo, Vivo ada Vivo X60 Plus. Alright. Tapi market Malaysia tak ada itu. Itu market Malaysia tak ada. Market Malaysia ada X60 Pro. Okay. Honor okey dia, Honor. Honor okey juga, tapi sebab isu dia Honor dengan Huawei ni pun bagus. Sebab isu dia tak boleh pakai Google je. Tapi kalau kita boleh adapt dengan tak pakai Google, beres lah. Huawei bagus. Huawei bagus. Yang Honor, yang latest dia dah berpisah dengan Huawei. So dia dah baru set up dalam bulan lepas kot, Honor Malaysia. So Honor Malaysia dia akan pakai Google. Sebab dia dah tak attach dengan Huawei. Itu yang latest lah, saya dapat info. So kita tunggu je lah smartphone baru nanti. Ni, ya. Tertarik kat saya dengan info yang Didi bagi tu. Ni nak tanya, maksudnya Didi dah buat review semua kamera tu macam mana? Atau handphone tu? Dah, lebih kurang macam tu lah. Wow. Dan sekarang ni saya pakai telefon telefon Oppo. Sekarang pakai telefon Oppo. Pakai Oppo. Oh, tu yang masuk kontes tu kan. Didi menang kontes Oppo kan? Okey, 5 kategori. 5 kategori menang. 5 menang. Tu dia. Tu dia kata kuantiti banyak. 5 menang. Tapi taklah menang nombor 1. Ada yang weekly winner, ada nombor 3, ada nombor 4.
Ya, ada ya, Okey ya. lah tu. 5. Lepas tu saya teringat yang apa? Bila saya baca nama yang Carlos Atio tu. Cha. Cha sebenarnya daripada smartphone pun sebenarnya dia pun otai yang jual apa? Stok foto ni. Okay. So Didi pun ada jual kan ni. Stok foto kan. Maknanya kita dapat Tak ada. hasil daripada smartphone kan. Tak Ada. ada. Tak dijual. Ni Tak cak. ada, maknanya Saya income lah. kan okey. Ni nak cerita lah. Ada agensi lah, Okay. dia contact Amazing, dia nak beli gambar. Okay. Okey. Daripada 10 keping gambar tu, 10 keping, 3 gambar drone, Okay. 3 gambar mirrorless, Okay. dan lagi yang selebihnya tu gambar handphone. 4 lagi lah. Gambar handphone. 4 gambar handphone. Selebihnya tu gambar handphone. Itu Dan bila dia beli, tak ada isu pun. Gambar tu pakai handphone Quality ke, lah. pakai mirrorless ke, pakai drone ke. Macam drone 12 megapiksel je. Kecil Kan? je. Betul. Drone 12 megapiksel je. Habis tinggi 20. Macam telefon ni 12, 16. Kalau yang setting yang bagus punya 50 megapiksel. Lepas tu mirrorless 24. 24 megapiksel. So Tak mana isu agensi pun. tu beli dia? Dia Tak ada isu. sebab yang dia orang nak adalah gambar tu. Lepas tu dari segi penggunaan pun pusing-pusing waktu masa sekarang ni lah kan. Pusing masih still gambar tu dia nak guna dekat online. Dia dah tak gunakan lagi lah dekat apa? Printing lah. Dekat nak print ke, nak cetak billboard ke, dah tak. Sebab kata-kata sekarang business online kan. So nak jimatkan kos kan. So online je lah diorang buat. Betul lah tu. So tak ada isu lah dari segi resolution gambar kan. Kualiti dan cepat. Sebab tu Itu yang penting. sebab tu fotografer yang zaman sekarang ni kita perlu pelbagaikan gunakan semaksimum apa yang ada. Kita pun tahu kan fotografi sebenarnya kamera adalah alat menghasilkan visual. So tak kira lah apa benda pun, mirrorless ke, telefon ke, Betul. DSLR ke, Kamera filem. Betul. as long as kita boleh berkarya, beres lah. Ini ada soalan daripada Carlos ni tanya ni. Editing apa yang biasa guna? Okay, editing saya mostly lah kebanyakan yang saya pakai Lightroom, Lightroom mobile dengan Lightroom mobile, Snapseed dengan InShot. InShot. Okay. InShot. Itu je, tiga yang tu. Snapseed pun sekarang dah saya boleh katakan tak banyak pakai. Pakai Lightroom dengan InShot. Kalau VN tu ada juga pakai. VN tu untuk video lebih pada video lah. Lebih pada video. Kalau Lightroom tu dia boleh buat noise tak? Boleh buat noise. Oh, okey. Cantik gila. Belum pernah guna Lightroom mobile ni. Lightroom mobile boleh buat noise. Wah, terbaik. Boleh buat noise. Sebenarnya saya tak pernah install pun dalam smartphone. Dari segi color kan Abeli, color semua boleh setting color. Lightroom. Biji macam Jujur Abadi tak pernah guna Lightroom mobile. Saya pun tak pernah install lah. Ada dalam phone ada, tapi tak pernah guna. Macam nampak macam test jugalah, macam complicated je tengok, macam adalah test tengok tapi macam boleh start guna lah. Free lah ni. Sebab lagi senang. Free je kan? Yang saya pakai punya free. Free je Lightroom mobile. Tak pernah install ni. Tapi dia nak install, dia nak username kan? Dia nak install login juga kan? Just login je lah, email je lah, bagi email je lah.
Tak payah pun. Saya ada akaun yang Adobe boleh pakai kot. Boleh lah. Saudi. Kau ada boleh pakai. Boleh pakai. Okay, boleh try. Lepas tu in short saya beli. InShot beli. Kenapa beli InShot? Tak Banyak. lah, setahun berapa je, 80 je. Kenapa beli InShot? Memang banyak kelebihan ke tu? Macam mana InShot tu? Tak juga. InShot ni sebab apps tu mudah untuk senang edit kali. video. User friendly. Tenang. Dia drag settle lah. Dia untuk video juga kan? Untuk video. Untuk video. Tapi kalau dia video dengan dan gambar boleh. Dia dengan VN mana lagi best? InShot dengan VN. Mana? InShot dengan VN. VN. Okay. VN lagi best lah VN. Boleh guna VN. lagi best. Tapi kalau VN macam saya kan, saya nak upload kat Amazing. Tak ada nak transition kompleks sangat. Okay. Simple je. Ya. Lepas tu macam tanya Liz. Dia tanya kamera phone apa yang buat video tu. Okay, kamera apa yang pakai buat video tu. Okay, yang latest ni pakai Oppo lah, Oppo Find 3 X3. Pakai Oppo. Kan dulu pakai Realme ni, ke tak pakai dah? Yang Realme still pakai lagi. Okey lagi. Berapa biji kamera kau ada ni? Tapi Realme lebih banyak pada ambil gambar lah. Tapi iPhone tak ada ni kan? Dua. iPhone tak pakai? Dua. This iPhone tak pakai. iPhone pakai? iPhone coming soon lah. Tak pakai. Coming soon. Wah, terbaik lah. iPhone Ada sponsor? Ada orang sponsor? Ada. Beli sendiri. Ingat orang sponsor tadi. Alright. Post sponsor dia depan ni. Okay. Lagi ada. Lagi satu yang pengalaman saya lah yang saya pernah berdeal dengan tourism Terengganu. Okay. Assignment tu ialah menghasilkan video TikTok untuk tourism Terengganu. Untuk tourism Terengganu. Okay. Video TikTok tu ada 5. Semua tu saya buat dengan telefon. Tak ada pakai SLR, tak ada pakai mirrorless. Berapa Semua pakai second? telefon. Satu video berapa minit? Satu video lebih kurang 1 minit. 1 minit satu video. TikTok tak lama kan? Untuk TikTok. Untuk TikTok. Okay. Ada pakai equipment lain tadi? Macam gimbal ke pakai handheld? Tak ada. Handheld je? So far semua handheld je. Dia memang try ni. Semua handheld je. Buat video guna handphone handheld? Ke handphone tu? Handheld lah. Sebab handphone sekarang dia Dah punya ada tu stabilizer dia dah bagus gila. Ya ke? Macam GoPro lah kan. Okay. Kalau saya pun nak pakai yang underwater lah kan, underwater. Pakai GoPro dengan tu lah, DJI Osmo tu. GoPro yang baru tu lah. GoPro apa? GoPro 8, 9 9. 9. Yelah. Apa? Itu. Selebihnya tengok smartphone Sebab saya sebelum ni memang skeptikal lah kita nak beralih kepada telefon ni. Tapi bila kita berkenalan dengan komuniti online, Instagram, Facebook yang daripada KL ni kan, daripada diorang ni ada attachment dengan Tourism Malaysia, ada attachment dengan Gaya Travel, ada attachment dengan Huawei, Oppo, dengan banyak agensi yang besar kan. Bila kita tanya dia kan, apa guna kamera apa? Dia orang cakap guna iPhone. Okay. Sebut tanya ada kamera tak? Tak ada.
Mana semua job guna bantal dengan Dan handphone je. yes. Smartphone. Betul. Alright. Lepas tu dan golongan ni bukannya sikit, ramai. Ya. Ramai. I see. Lepas tu dia ada follower dia yang tersendiri. Betul ni, betul. Sekarang ni macam ada Insta famous yang technical lah, yang lebih pada handphone kan. Handphone. Dia mostly memang guna telefon lah. Telefon lah. So, dia orang macam ni lah. Kita ni struggle nak dapat job dengan Malaysia Airlines lah, contoh kan. Malaysia Airlines. Struggle nak dapat job dengan Malaysia Airlines. Dia orang senang Sebabnya kos rendah kan macam mana? Atau macam mana? Kenapa dia orang dia set Asia ke apa whatever pilih phone? Sebabnya agensi ni dia orang bila nak mencari fotografer kan. First dia tengok portfolio. Okay, kelemahan fotografer yang zaman sekarang ni buat Facebook. Buat Facebook personal. Facebook personal. Sekejap upload ni. Yap. Selalulah. Mana dia tak ada branding. Your own branding tak ada. Tak ada fokus. Yep. Okay. Abang Semadi yang dia orang ni upload, dia orang guna Instagram je. Betul. Tapi konsisten upload. Tapi dia konsisten. Mana dia branding dia punya nama lah, dia branding punya Instagram dia. Macam kebanyakan fotografer yang sini, yang hotel-hotel lama-lama punya ni, dalam punya Instagram ke dalam Facebook ke Caca Marba. Semua ada. So branding tak ada. Brandingnya tak ada. Semua ada. Betul. Dia ada follower ke dia ni? Itu saya setuju. Follower tu penting kat Adin kan? Tu Abang Semadi ada? Abang Semadi Ahmad. Mencari influencer yang ada ramai follower. Mencari ramai follower. Ni hotel kita ni. Abang Semadi pun masuk. Nampak ni? Betul. Agensi yang baru ni sekarang ni memang cari yang ramai follower. Yang follower lah. Ramai follower. Sebab sekarang trend sekarang lah kan. Kita memang bergantung kepada follower. Kalau kita ada follower, baru kita boleh dapat engagement dengan agensi. Betul. Ada tu Ridwan tu, Nik Muhammad Ridwan. Yang kita promote tu nasi apa? Cekabu anak jantan. Okey, terima kasih Ridwan. InsyaAllah nanti saya singgah lagi. Alright. Ramai masuk ni. Lagi satu yang kita kena fokuskan ialah bila kita kat dalam media sosial ni. Sebenarnya yang sebenarnya tak perlu terlalu, macam mana nak cakap, tak perlu terlalu global. Maksudnya okay, you nak buat contoh satu page lah, ataupun satu Instagram. Jangan nak tunjuk semua satu Malaysia. Mana fokus pada satu? Fokuskan macam negeri ke ataupun daerah ke. Macam tu lagi mudah. Mudah untuk mendapat engagement. Pali, kejap. Pali, ingat tak yang minggu lepas yang beli cerita tentang branding? Yang Abang Mahfuz kan dia beritahu kat Bali, dia kata dia pasal Nikon lah. Dia kata kalau you nak sukses dalam fotografi, you jangan cacat marabah, you pilih satu genre fotografi je. You focus on that. And then memang saya buat pada tu, saya pilih landscape. And then saya fokus on landscape. Memang saya minat, masa tu saya minat makro, saya minat. Bedding belum lagi, cuma makro yang landscape. Cuma Abang Mahfuz nasihat, dia kata you pilih satu je, jangan ambil dua-dua. So when saya pilih satu, alhamdulillah memang bila kita branding dengan satu fokus genre fotografi, mana orang kenal kita yang satu bidang. So in that way kita naik sebab landscape. This betul yang Didi semua nak share sini, mana kita cuba jangan pelbagaikan lah. Mana kita fokus pada satu tempat, satu benda. Jangan kita ni macam versatile sangat lah. Jangan mana nampaklah kepakaran kita kat situ kan. Bila satu brand tu. Fokus halapan ni.
Alright. Setuju. Saya kena pilih apa ni satu. Berfokus, yap. Tu TV Pendidikan Terengganu tu. Weh, Ramai TV, sahabat-sahabat hotel masuk dalam ni. Terima kasih siapa tu. TV pendidikan ke ni? TV Pendidikan. Alright. Saya follow dia. Mantap. Fotografer kita, abang-abang yang datang. Azudin, Abdul Aziz, terima kasih. Asmadi Ahmad. Semua ni. Siapa lagi? Ramai juga ni. Ramai lama dah jumpa ni. Ni semua hotel lama ni. Lama tak jumpa. Betul. Sazli Samsudin pun ada. Gathering lagi. Isa ada. Okay. Terima kasih semua yang stay. Kalau ada soalan tu boleh tanya lagi. Sementara Didi hadis ni. Banyak nak tanya ni sebenarnya. Sekarang ni pun ni kita ni dah sebenarnya dah tua. Tua dah. Betul. Macam saya kan, saya. Sama sebaya. Kan dah nak masuk 40 lah. 40 dah. Baru nak masuk 40. Yang saya ni dah Fasiri. Tapi benda ni kita kena adapt lah. Betul. Dengan perubahan semasa. Jangan jadi macam sekarang ni. Jangan jadi macam Kodak lah. Jangan jadi macam Kodak kalau ego dengan dia punya prestige dia tu langsung terkubur. Filem dia. Kan. Betul. Saya kalau bila tengok yang orang lama ni tengok ke ni Cikgu Tolahah kan. Dia tak masuk dalam ni. Dia adapt lah daripada dulu sampai sekarang. InsyaAllah kalau tak ada tu ada rezeki kita boleh jemput dia tau. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Nanti hang bertanya dia. Itu orang lama juga lagi banyak pengalaman untuk berkongsi kan. Why not? Kita share apa yang patut. Alright. Okay, sahabat sana ada soalan kita nak kita dah hampir ke hujung rancangan, dah hampir 1 jam. Sekejap. Sekejap bila sembang-sembang sekejap je. Bila sembang-sembang sekejap je. Ada soalan tak sahabat kat luar sana? Soalan. Ada buat kelas tak Di? Kelas online ke, untuk mobigrafi ke, workshop ke? Ada buka tak? Okey, kelas buat masa ni hold dulu. Sebab tak ada sebab buat saya online, pun baru recover daripada sakit kan. Baru recover dari sakit. Kejap. Rasanya baik-baik tu terang buat ramai antara kat luar sana, termasuk saya sendiri baru tahu je sebenarnya. Didi ni mengidap apa? Baik terangkan. Mungkin ada yang tak tahu. Ya tuan dia lah. Cuba ceritalah sikit apa sebenarnya yang berlaku sebelum ni. Kurus sendiri sekarang. Benda ni berlaku tak lama. Bulan 3 tahun ni lah. Bulan 3 tahun ni. 3 bulan lepas. Saya kena minor stroke. Minor stroke sebelah ni lah. Kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Yang efek dia saya lemah tangan kanan ni, lemah kaki kanan dengan muka. Okey. Muka ada tarik sikit. Lepas tu masa tu saya sihat lah. Sihat lah. Lebih kurang 100 kilo lebih 105 kilo. Alright. 105 kilogram. Okey. Alhamdulillah sampai yang sekarang ni diet punya pasal saya drop 25 kilo. Alright. 25 kilo. Okey, 25 kilo sekarang 80 kilo lah. Tapi punca dia. Okey. Punca dia yang pertama sekali kan, yang pada waktu saya kena tu stres. Masa tu you stres macam mana maksudnya? Stres maksudnya stres dengan tak ada kerja, dengan keadaan sekarang ni PKP ni. Mana PKP kan. Mana masa tu you mikir ke macam mana? Stres yang itu, lepas tu kita fikir. Oh, okey. Apa nak buat, apa nak ni. Okey. Kan.
Fikir. Lepas tu pada masa yang sama juga waktu tu saya ada kerja, bukan tak ada kerja. Ada kerja. Kerja lebih masa lah. Kerja overtime banyak lah. Lebih overtime lah. overtime banyak lah. Mana rehat tu tak cukup rehat maksudnya. Ya, rehat tak cukup. Okay. Stres, rehat cukup. Okay. Kerja lebih. Okay. Lepas tu air kopi banyak. Air kopi banyak. Okay. Lepas tu masin. Apa dia? Masin. Garam lebih. Garam lebih. Okay. Lepas tu benda tu trigger lah. Nak jadi ceritanya dia trigger. Dia trigger. Jadilah. Sebab waktu yang saya kena tu, waktu tidur. Okay. Hari tu memang saya stres pun ya. Letih pun ya. Tak cukup tidur pun ya. Minum kopi overdose pun ya. So, kejap. Dulu memang minat gila lah kopi. Tak, kopi ni kalau yang optimum lah, berapa gelas sehari sepatutnya? Yang biasa-biasa lah. 3. Maksimum 3. 3. Okay. Maksimum 3. Abang Lee berapa boleh? Satu je. Waktu hari kena tu lah. Hari kena tu 5 kot, 5. Mahal 5. Kopi hitam. Kopi gelap tu lah. Kopi Kopi kedai. Kopi apa jenis kopi ya? Nescafe ke apa kopi. Apa jenis kopi? Mana terlebih kafein ni maksudnya? Nescafe ke? Okay. Lepas tu malam tu pula Ha. sebelum kena tu malam tu makanlah nasi goreng ikan masin. Oh. Makan nasi goreng ikan masin. Oh, terlebih masin pula tu. Esok masin pula. Oh, okey. Esoknya dengan tak cukup tidur apa semua kena lah. Memang kena. Oh. Tapi alhamdulillah lah sekarang beres belaka lah. Alhamdulillah. Tak ada, So berapa lama recover itu Ri? Mungkin ada orang tak tahu. Berapa lama recover daripada minor stroke tu? Dekat hospital berapa hari? Minor Dekat stroke hospital. tu recover masuk hospital 3 hari. 3 hari. 3 hari. Lepas tu recover tu lebih kurang sebulan lah. Sebulan. Oh, sebulan juga ada recover. Bulan Okey, tu baru cepat lah tu. betul-betul Memang cepat lah. Boleh bercakap. Oh, sebulan tu boleh cakap. Baru boleh bercakap. Bercakap dengan lancar lah. Masa jumpa di depan tu memang tu nampak lah. Sepatah-sepatah dia cakap. Oh tu? Hari ke berapa tadi? Seminggu kan? Seminggu lepas Didi kena tu. Dia waktu mula-mula kena tu kita rasa macam blur je. Blur. Memang totally blur. Okay. Dia lost. Totally blur. Dia macam lost je. Dia terasa macam terawang-awangan gitu. Habis Didi buat recover macam mana? Terapi atau macam mana? Atau pergi macam mana untuk recover tu? Kita orang ada mengurut ada. Okay. Makan ubat lah. Okay. Lepas tu makan suplemen. Lepas tu bekam. Hospital ni. Bekam. Oh, berbekam. Yep. Berbekam. Ya, ubat tapi tu yang paling penting lah. sebenarnya ni lah apa pemakanan lah, pemakanan. Pemakanan kena jaga Pemakanan. Sebenarnya saya aktif. Waktu badan besar itu kan, badan besar itu saya still aktif. Macam bulan yang tahun lepas bulan 9. Bulan 9 naik gunung. Tak ada bengah, tak ada apa naik gunung. Ada bengah tak? Dengan berat-berat macam tu naik gunung steady je. Ya. Dia dah fit masa tu. Oh, okey. Dia dah fit. 8 jam straight naik gunung kan. Beres je. Tapi bila bulan 10, 11, 12, 1, 2 tu kita PKP kan. PKP. Tak bergerak. Kita slow down. Kurang pergerakan. Benda tu lagi slow down lagi efek lah. Ya, betul. Alright. Okay, terima kasih Didi kerana sudi berkongsi pengalaman. Kerana sudi berkongsi. Ramai geng-geng tu ada sosial media ramai masuk tu. Oh, ni dah ramai, dah makin ramai. Dia makin
Makin lewat malam makin ramai. Tu Halimatu Sadiah siapa? Mak Tu ada Apa dia? Oh My Ganu. Abang Zaniza ada tu datang je dari Ah. tadi. Yang saya kata yang geng-geng Instagram yang famous tu, Ha. yang pakai telefon, salah seorang ni tu Zaniza. Oh ni. Kalau otak Oh, alright. tu tepung. Oh, okay. Oh My Ganu. Oh ni geng Instagram ni, Insta lah ni. Oh My Ganu pun. Tu geng-geng yang media sosial Terengganu. Media sosial Terengganu. Okay. Terbaik. Studio pun ada. Terima kasih semua yang masuk tu. Kalau ada soalan boleh tanya lagi. Okay. Ke dah habis masa kita? Okay, last soalan. Last soalan. Ada soalan terakhir tak? Ada soalan? So, apa ni? Inilah apa menasihat untuk ni lah sahabat-sahabat fotografer kita di luar lah. Okay. Nasihat saya lah kepada sahabat-sahabat fotografi kita yang kat luar. Yang pertama, gunakan media sosial ni, kan? Media sosial ni untuk upload kita punya artwork yang ada, kan? Artwork yang ada sekerap yang mungkin, kan? Sekerap yang mungkin. Lepas tu kalau boleh platform yang pemilihan platform sekarang bukan lagi Facebook tapi Instagram dan juga TikTok. Lebih baik menggunakan platform yang dua ni untuk fokuskan kita punya artwork. Lepas tu kepada pengguna-pengguna yang biasa, yang orang luar yang berniaga, yang menjual apa-apa benda semua, sebenarnya online ni mudah je. Kita kena pastikan satu hari mesti ada satu post. Yep. Lepas tu gunakan hashtag yang berkaitan. Hashtag yang dekat dengan you punya community, dekat dengan you punya kawasan. Yang itu akan memberi pulangan pada you lah. Betul, setuju. Daripada kita buat macam contohnya saya kat Terengganu ni, saya buat untuk yang kat KL. Memang tak boleh. Tak sampai lah kan. Lebih baik saya buat yang di Terengganu untuk orang Terengganu. Untuk Terengganu je. Kira lokal lah ni. Lokal. Support lokal. Setuju. Dan pesanan saya kepada yang follow Amazing, kalau ada buat bisnes, kan, kalau ada buat bisnes sekarang dalam tempoh PKP ni, gunakan hashtag support local Terengganu. Gunakan hashtag tu. Sebab daripada situ kita boleh tengok apa produk orang Terengganu, apa makanan orang Terengganu, apa barang-barang yang ditawarkan oleh orang Terengganu. Gunakan hashtag support local Terengganu. Jangan kita hashtag support local je. Support local je orang tak tahu kat mana. Betul. Betul. Supaya yang buat servis pun boleh guna hashtag tu ni. Boleh. Tadi kata ada servis aircon. Sila hari bulan Amazing akan choose tu kita akan up dekat story. Okay. Alright. Satu yang bagus untuk dikongsi, untuk diguna pakai lah untuk sahabat-sahabat kat luar sana sebagai peniaga atau usahawan yang berada di sekitar Terengganu lah, boleh gunakan Amazing Terengganu sebagai platform. Platform baru apa tu? Zaniza. Clubhouse. Platform Clubhouse untuk tambah. Clubhouse tu apps ke apa? Abang Zah? Apps. Nanti boleh explore. App telefon. Tapi betul lah bila saya dengar dia kata apa tadi? Yang Instagram, TikTok tu yang tengah trending lah. Kalau kita pakai Facebook, saya perasan algoritma dia sekarang dia pelik sikit lah. Beza jauh. Kadang-kadang macam aku nak promote page ni kan.
bila kita guna je tag link Abacus tu tak ada. Maknanya seolah-olah tak ada yang boleh view post tu. Dia beza Saya sekarang. pun pelik. Sekarang algoritma apa tu Facebook dengan TikTok memang berbeza. TikTok sekarang dia lebih meraihkan kreator. Apa-apa yang kita post dia publishkan seluas yang mungkin. Kalau Facebook berbeza. Facebook dia sekarang menjaga komuniti. Dia bukan menjaga kreator dah. Macam dulu memang Dulu saya ingat kalau saya post apa-apa pun semua cepat je sampai ke orang lain, kat benda lain. Tapi beza sekarang dengan Facebook. Dulu buat page pun 10k sekejap je dapat Sekarang susah. Karena Facebook ni untuk orang-orang tua je. Ni Asmadi cakap ni. Aduh. Abang Asmadi ni Facebook sekarang ni untuk sesat veteran je. Tahu tak apa. Betul lah, kita bercerai lah. Betul. Sesat veteran je. TikTok kan game muda. Aduh, masalah pakai TikTok dah. Kita kena main lah. Esok nanti saya publish TikTok saya. Baru kita muda. Tapi saya kalau TikTok kan semua video kan. Kalau TikToknya mesti video tak? Kena buat video maksudnya. Kita letak gambar boleh juga slide foto. Oh, slide foto. Okay. Buat slide. Alright. Buat slide tu video lah. Untuk slide video di TikTok. Boleh cuba. Okay, tu Clubhouse. Okay, terima kasih Abang Zaniza atas tips baru tu. Nanti kita orang boleh explore lah Clubhouse tu. Didi dah ada, Riz? Tak ada lagi. Kejap. Clubbing ni kita kurang sikit. Apa dia? Clubhouse apa? Clubbing ni kita kurang sikit. Clubbing ni kita kurang sikit. Didi dah ada. Hari Jumaat hari Okeylah, kita dah di penghujung rancangan. Dah 1 jam 8 minit kita buka udara. Terima kasih sekali lagi Didis, buat saudara Didis kerana sudi bersama dengan Jom Lepak Dulu. InsyaAllah ada rezeki, ada peluang, ada masa kita akan berjumpa lagi. Terima kasih atas perkongsian. Sikit sebanyak dapat membantu sahabat-sahabat kita kat luar sana untuk diguna fakal lah, dimanfaatkan sepanjang tempoh PKP ni lah. Sekarang kan musim orang kata musim tak ada job kan. Kalau ikutkan idea macam Didis tu rasa, yelah kalau kita memang kesuntukan kewangan, wajar lah kalau kita nak let go dulu sebiji 2 kamera kan, daripada simpan buat gajah putih buat apa kan. Sebab dengan handphone tu kita boleh berkarya kan. So dengan kamera yang kita ada 3 biji dalam dry box tu, and then kita let go 1 biji pun artinya tak rasa tak luak lagi lah kan. Mana benda tu masih yang ada lagi 2 lagi masih boleh guna pakai. Kan. Sayang. Dah income tak ada. Betul lah. Kehidupan mesti diteruskan. Kan? Betul. Kita monetarium tak ada. Monetarium pun tak ada. Itulah pasal. Monetarium tak ada. Okey. Pali, kata-kata akhir Pali. Terima kasih juga. Terima kasih juga sebab semua yang live sampai malam ni. Berapa dah? 14, tadi 16, ada 17 orang. Okay. So terima kasih yang bagi input, yang bagi komen. So jumpa lagi lah minggu depan insyaAllah. Okay, dengan tajuk dan topik lain pula. Okay, insyaAllah. Bye-bye. Okay.